Menjelang 2020, penyakit mental dijangka menjadi masalah kesihatan kedua terbesar selepas penyakit jantung di Malaysia. Jelas Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Hannah Yeoh, lebih membimbangkan kanak-kanak antara golongan Kesihatan mental adalah lebih daripada sekarang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama kami ialah Surya Ibrahim. Saya adalah wakil daripada Bipeders Kuching. Akan bersama-sama dengan kita orang semua pada petang tu untuk berceritalah, berkongsi tentang isu kesihatan mental, dan belia. Bahagian pertama tu dia bertajuk fakta tentang kesihatan mental. Belia perlu tahu. Fakta-fakta yang ada tu pentinglah bagi kita orang tahu, sebab ialah daripada kita orang ada satu komuniti yang terbesar dalam populasi kita di Malaysia tu. So berharapnya lah dengan adanya kefahaman, adanya pengetahuan tu, kita boleh menipiskan, kita menghilangkan, mengkaburkan stigma yang ada pada isu kesihatan mental. So topik yang kedua, bahagian yang kedua ialah berkenaan dilema belia dalam kesihatan mental, sumpahan stigma. So yang ketiga kita ada kuasa belia sokong kesedaran isu kesihatan mental. So saya sangat-sangat galakkanlah kepada kita orang yang menangga pada hari tu, kita ikutilah sesi perkongsian bagi bahagian 2 dan 3 lah. Dan awal saya madah di akhir sesi ni tu kelak, di bahagian ketiga tu kelak, kita akan olah kuis. So kita perlu dengar perkongsian tu betul-betul. So pihak Pustakaan Negeri Sarawak dari Sidunnya akan pilih pemenang. So kalau boleh apa yang pun catat-catatlah. Jadi saya tu sebenarnya adalah seorang sukarelawan dalam Bipeders Kuching lah. So semenjak 2018. Jadi saya nak mula penafian. Apa yang saya bicarakan, apa yang saya kongsikan, bukan datang daripada pakar lah. So kami tu just ambil secara general je, dan kami ringkaskan apa yang kami tahu, apa yang kami faham, supaya kita orang boleh faham dengan ringkas lah. Tapi mungkinlah dalam kami meringkasnya menjadi kurang tepat, menjadi maksud, harap saya dah lah, harap saya dah. Tapi sekiranya adalah so kami minta, kita boleh hubungi kami semula. So kita boleh cerahkan, kita boleh clarify, sekiranya ada kurang perkara yang kita perlu betulkan lah. Jadi mula-mula saya mau murid kita orang, satu orang kefahaman. Bila kita tak cerita pasal sihat nak, paling selalulah kita mikirkan ada penyakit, badan kita orang fit, makan yang sihat, sedar bersenam. Itu kita punya mentaliti terhadap kesihatan. Tapi sebenarnya, untuk kita madah orang yang adalah seorang yang sihat, sebenarnya dia kena mengambil kira satu lagi kategori kesihatan, iaitu kesihatan mental. So kesihatan mental tu, kalau kita ada kesihatan mental yang sihat campur dengan kesihatan fizikal yang sihat, maka secara keseluruhannya, secara holistiknya, kita adalah insan yang sihat. Tetapi kalau salah satu lah kelompok kesihatan tu terganggu, itu maksudnya kita perlulah dapatkan rawatan. Jadi senang cakap lah, kesihatan mental tu ni masih kabur. Orang si nampak, orang susah nak faham, sebab apa? Kalau kita, saya banyaklah mendengar ataupun melihatlah situasi macam tu. Kalau ada orang untuk mandahnya depression kah, ada anxiety. Jadi orang kurang bersimpati. Kurang memberi empati pun, kurang memahami.
Tapi cubalah orang yang take patah tangan, okey, luka, yang ada penyakit keturunan kecil manis, benda yang orang mudah menerima, orang mudah memberi orang flexibility, memahami. Jadi ini ada macam double standard tu antara kesihatan mental dengan kesihatan fizikal. Sebenarnya dua-dua komponen kesihatan tu nya seiring, okay? Nya hampir serupa. Okey, contohnya lah, kami mau terbayangkan. Okey, so sekarang tu asal kita cerita tentang kesihatan mental, perkataan mental ya dah menakutkan semua orang kan, sebab daripada zaman dulu bila kita sebut mental, kita akan ingat adalah tentang orang gila. Okey, itu kata orang stigma lah yang dah bertahun-tahun, okey, kita kata orang kita hadapi kan, ya. Tapi sebenarnya kesihatan mental tu, okey, bermaksud sama seperti kesihatan fizikal. Okey, so contohlah saya buat tahu pada you, kita semua, bila kita ada, let's say lah kita ada luka, okey, luka mungkin lah terkena jarum sikit, okey, adakah kita akan terus pergi ke emergency? Adakah kita terus pergi ke doktor, ada perawatan? Sikan, sebabnya adalah luka masih sakit, tapi ialah satu yang kata orang bersifat sementara dan tidak memudaratkan. Okay? Jadi sama je lah dengan kesihatan mental. Okay? Kalaulah ada keadaan yang menyebabkan orang stres, yang menyebabkan orang berkelakuan aneh, kan, silah aneh betul lah. Contohnya macam mengamuk lah kata orang. Okay? Maksudnya penyakit mental. Mungkin pada masa ya, ia dapat mengawal emosi, kan? Ia hanya berlaku pada situasi tertentu je. Okay, bukan selamat-lamatnya, bukan sepanjang hidupnya. Ia susah nak mengawal emosi. Dia dah ikut situasi. Jadi sama je lah, kita boleh lihat kan, dia punya perbandingan antara kesihatan mental dan juga kesihatan fizikal. Dia sama, dia seiring. Kesihatan fizikal ada spektrum. Okay, luka, balik pada luka pun ada luka yang parah, kan? Luka yang kita perlu pergi ke dewan bedah. Okey, itu dah parah. Okay, sama juga dengan kesihatan mental. Okey, ada jenis keadaan yang memerlukan pertolongan. Okey, intervensi lah daripada mereka yang pakar. Okey, tapi ada juga jenis luka yang memadai lah kalau kita dapat rawatan di klinik. Okey, so sama juga dengan kesihatan mental. Kalau ada keadaan, contohnya ada jenis-jenis kemurungan, okay, ada jenis macam burnout ke, stres, you semestinya perlu mendapat rawatan daripada doktor psikiatris ataupun psikologis. Memadai lah kalau kamu berjumpa dengan kaunselor. Okay? Jadi so saya nak semua orang macam dapat melihat bahawa kesihatan mental tu bukanlah kata orang satu keadaan yang kalau ada terus jadi tu. See, ini adalah satu spektrum. Ini adalah satu macam kata orang peringkat. Ada peringkat yang paling rendah, ada peringkat yang paling teruk. Okay? Ada juga yang ada isu mental sebenarnya. Sebenarnya boleh berfungsi, sebenarnya boleh berfikir, sebenarnya boleh bekerja dengan bagus, sebenarnya boleh berkeluarga. Okay? Cuma sebenarnya perlu sedar ada apa perkara-perkara yang boleh mengganggu kesihatan mental sebenarnya. Okay? Alright. So, itulah yang saya nak bagi tahu lah antara tentang kesihatan mental dan kesihatan fizikal. Dua-duanya saling berkait rapat, dua-duanya saling kata orang memberi kesan antara satu sama lain lah. Okay. Contohnya kan, kalau kita tadi ada satu macam sakit, mengalami sakit yang kronik, kan? Dengan secara tidak langsung, dia akan menyebabkan isu kesihatan mental. Sebab bila kita sakit, kita menahan sakit, kita punya pemikiran tak dapat dikawal, kita terlalu memikirkan sesuatu, kita rasa takut, kita rasa resah. Ini juga boleh menjadikan kesihatan mental. Sama juga kalau kesihatan mental sendiri. Kalau ada isu dengan kesihatan mental, kesihatan fizikal boleh terganggu. So paling kata orang basic lah, kalau ada isu tentang kesihatan mental tu, susah nak tidur. Bila kita susah nak tidur pada satu jangka masa yang panjang, kita punya kesihatan fizikal akan merosot lah. Mula ngantuk aja. Lepas kita punya kata orang kita punya proses untuk buat keputusan pun betul. Okay? Kita punya mood berubah. Okay? Sebab bila kita tidur berehat, okay? Kita punya metabolisme badan pun dah meraung-raung. Okay? Semuanya dah kata orang tentu halal lagi. Okay? Yang juga boleh menyebabkan gangguan pada kesihatan fizikal. Right? Jadi
kesihatan mental tu sebenarnya dia bukan hanya merangkumi kita punya pemikiran. Okay? Dia juga merangkumi kita punya mood ataupun kita punya perasaan dan juga kita punya tingkah laku. Okay? Dia melibatkan ketiga-tiga tu. Okay? Jadi kita kena hentikanlah bila cerita tentang kesihatan mental. Ini hanya melibatkan tentang kita punya keupayaan untuk berfikir je. Sebenarnya sih kalau kita tu jenis yang marah-marah, kalau kita jenis moody, okay, itu juga adalah satu isu dengan kesihatan mental. So kadang-kadang saya rasa bila saya melihat lah komen-komen daripada netizen kan, yang kadang-kadang lah dia macam duk berprejudis kepada orang yang ada isu kesihatan mental, okay? Bila ada timbulnya isu bunuh diri ya, contoh. Okay, so marah-marah, emosi tu bila kita nanggap, dia punya respon, ni saya sedar dia pun mengalami isu kesihatan mental sesama lah. So tu yang kita kena faham. Okay? Ingatlah, kalau kita punya kesihatan mental, dia sebenarnya merangkumi kita punya pemikiran, kita punya perasaan ataupun mood dan kita punya tingkah laku. Okay? So saya nak menonjolkan lah untuk memberi tahu apa yang kita katakan sebagai kesihatan mental yang bagus lah. Okay, pertama ada a good self esteem. Okay, good self esteem maksudnya kita punya image, kita punya keyakinan diri ya pada diri sendiri adalah bagus. Kita terima diri seadanya. Okay, kita terima kita tu si bapa putih, kita terima kita tu overweight ke, kita terima diri kita tu kurus, kita terima bahawa diri kita tu si pandai belakangan orang. So kita terima diri kita seadanya. Okay, itu adalah dikatakan sebagai mempunyai self esteem yang bagus. Okay, so tu dia punya resepinya. Be happy with yourself. Okay, yang kedua, boleh korang mengurus emosi dengan cara yang membina lah, yang cara yang korang positif. Okay, apa maksud di situ? Okay, kita cerita tentang perasaan marah. Okay, semua orang mengalami rasa marah. Okay, so kebiasaannya lah kalau kita rasa marah, kita akan satu respon lah. Okay, contohnya lah tiba-tiba dalam keadaan kita accident di jalan raya je lah. Okay, kereta berlanggar, kereta A berlanggar dengan kereta B. Okay, of course saya marah. Okay, siapa yang kena langgar, of course saya marah. Okay, kalau orang yang jenis ni boleh mengawal emosi yang pun bila dia dah rasa marah ya, dia bertindak. Okay, dia menunjukkan agresif. Okay, sifat agresif. Okay, tingkah laku agresif lah kepada orang lain. Okay, jadi ini dikatakan sebagai cara pengurusan emosi yang tidak sihat. Okay, tapi bagaimana kita nak nak jadikan apa sahaja emosi yang kita lalui adalah satu perkara yang positif. Buatlah apa macam mana sekalipun, okay, kita punya tindak balas, okay, mestilah bersifat membina. Okay, contohnya kalau kita marah dengan orang yang melanggar kita, apa yang kita dapat? Kita puas hati lah kan, puas hati, okay. Tapi selain puas hati, ada sih perkara-perkara lain yang positif kita dapat. Sebenarnya saya dah, bila kita marah dengan agresif, apa yang berlaku ialah pertama, kita menyebabkan badan kita dalam keadaan stres. Bila badan kita dalam keadaan stres, ini akan menyebabkan a bad effect lah kepada kita punya badan. Sama juga bila kita marah dengan orang, kita akan menyinggung perasaan orang lain, okay, orang yang melanggar kita lah. So kalau orang tersinggung dengan kita punya tingkah laku, adakah dia akan bekerjasama dengan baik dengan kita? Nak fikir sendiri lah. Of course tidak kan. Jadi sekiranya dalam keadaan lah yang kita panggil krisis, bila kita boleh menguruskan emosi, kita lalui krisis tersebut dengan tenang, kita bawa diri kita punya emosi ke keadaan yang tenang, maka kita punya pemikiran boleh berlangsung dengan rasional. Bila ia berlangsung dengan rasional, segala keputusan yang kita buat, okay, dalam keadaan krisis ya, okay, adalah sesuatu yang kita fikir secara mendalam, yang banyak memberi impak positif kepada kita. Okay, berbanding kalau kita membuat satu keputusan, okay, membuat satu tingkah laku yang berdasarkan emosi. Okay, kalau ia berdasarkan emosi, apa yang berlaku?
Okay? Kita tidak bertindak balas ataupun kita tidak bertindak dengan rasional. So apa yang berlaku, kita mungkin boleh melakukan kesilapan. So saya teringatlah dengan satu kisah ni, saya ingatlah dia punya detail lah, tapi saya terbaca satu kisah yang agak sedih lah, okay? Tentang seorang adik tu yang kebiasaannya dibuli oleh si abang tu lah. Okay? Abang suka membuli, yang suka nyakat dia lah tu lah kan. Jadi pada satu tahap dek, si abang dek mungkin dah melampaui batas kesabarannya. Yang pun dah sama tu mendam. Jadi dia meletus. Dia meletus. Bila meletus, amarah dek, dia bertindak dengan tidak rasional. Dia main kekuasaan. Soalnya terbunuh lah. Saya tak tahu lah dia terbunuh. Sekali bunuh, saya berani lah nak menggunakan apa lah kan. Tapi dia dah orang membunuh abang yang pun kan. Yang tu baik sebenarnya, orang senang dengannya, yang boleh nolong orang, orang pun kata orang selesa dengannya. Abangnya tu nang kata orang sarak buat dikit lah, orang siap pasukan abangnya, tetapi ni terkejut semua orang dengar kan. Jadi itulah yang kita simak dalam keadaan kita boleh mengawal emosi sendiri, kita boleh meletus. Okay. Selain daripada tadi kita ada kata orang good self esteem, kita happy dengan diri sendiri, kita menerima dari seadanya, dan juga kita boleh mengawal kita punya menguruskan kita punya emosi secara membina. Okay, yang ketiga, kita boleh kata orang menguruskan juga kita punya tekanan. Okay, dan juga kita bersifat resilience, macam cekal lah, cekal. Maksudnya itu ya, kita tu semua ada stres. Okay. So bila stres, kita tu masing-masing akan ada cara untuk kata orang mengatasi stres. Ada orang mengatasinya dengan cara yang betul. Okay, bilanya stres, dia bersenam. Bilanya stres, dia pergi membaca, something yang positif. Ada orang bilanya stres, dia pergi pola benda-benda yang si patut. Contohnya penyalahgunaan dadah lah, ataupun sometimes juga ada yang menggunakan rokok, okay, sebagai alat menghilangkan stres. Jadi so, kalau kita ada satu konsep kesihatan mental yang baik, jadi bila kita ada stres, okay, kita akan melalui keadaan tersebut dan dengan sesuatu yang memberi manfaat pada diri kita lah, bukan sesuatu yang memudaratkan. Okay. Dan selalunya orang yang ada kesihatan mental yang bagus, ini seorang yang fleksibel, okay? Dia macam mudah menerima satu perubahan, okay? Dan dalam masa kita tu PKP lah, okay? Semua benda yang kita biasa pola, dia terpaksa diubah, okay? Macam cikgu terpaksa mengajar dalam talian, okay? Dan Miak pun tidak belajar talian, ya? Ada banyak perubahan dalam kehidupan kita sehari-hari. So saya banyak juga lah melihat lah macam-macam komplain lah daripada pihak ibu bapa lah, okay, daripada pihak cikgu-cikgu lah, kita punya rakyat marhain lah, banyak kita komplain. Sebab kita dapat melihat benda itu sebagai satu perubahan yang kita perlu ikut. Contoh yang paling besar lah, masa-masa pandemik tu, masih lagi orang boleh nak adjust lah tentang social distancing, okay? Tentang kata orang kepentingan kalau kita elak keluar daripada rumah sesaja merayu itu susah. Okay? Orang kerana orang ni nak pergi tu, dia pergi juga mesti kira, okay? Tanpa memikirkan impact yang lebih besar, okay? Boleh berlaku. Okay? So salah satu ciri orang yang ada kesihatan mental betul ialah dia terbuka untuk perubahan, dia fleksibel dengan apa perubahan. Okay, seterusnya kalau orangnya boleh berfikir dan berkelakuan secara rasional. Okay? So rasional tu maksudnya kata orang sesuatu yang macam wajar, something that you kata orang macam giving a good memberi kata orang impact yang positif lah. Okay, balik kita pada marah tadi kan. Okay, kalau kita seorang bila orang dia marah tapi dia bersikap rasional, okay, dia ingat untuk cek dulu, okay, apa kerosakan pada keretanya, dia akan panggil orang yang tertentu untuk tolongnya angkat kereta ya, ataupun dia ambil gambar. Dia akan macam minta nombor kontak orang yang melanggar, be rational. Bila kita rational tu, perkara-perkara yang sepatutnya kita pola, so kita dapat pola lah. Okay, good interpersonal relationship, okay, hubungan sesama kita yang bagus lah. So tu maksudnya ialah kita tu bolehlah berada dalam masyarakat
Silah kata orang meminggirkan diri, sibuk berkawan dengan orang, berkawan pun dengan setengah-setengah orang aja. Saya dapat bergaul sama kata orang, okay? So maksudnya boleh membina hubungan lah, okay? Ada orang tu memang saya dapat membina hubungan siapa-siapa pun, okay? Hanya kawan orang aja. Tapi kalau you bolehlah membina hubungan, tapi biasalah kita tu manusia, ada orang kita ngam, ada yang kita senyum, okay, yang cerita lah kan. Tapi as long as kita tak berupaya lah, you can make new friends, kita boleh bercakap dengan orang yang kita si kenal, just macam kata orang, have a decent conversation, okay, boleh berkelakar, bagus, okay. Tu maksudnya kita ada good interpersonal relationship. Seterusnya, good parenting and happy family. Maksudnya mungkin kita sebagai anak, okay, kita dah dididik dengan bagus, ataupun kita tak sebagai ibu bapa, kita dah mendidik dengan yang bagus. So yalah, kalau kita lihat kepada macam bapa mendidik, okay, kita tahu kan cara-cara Asian mom kan, yang merotan, membantai. So macam even kita punya budaya ialah bila kita macam kan ada baby buat lahir kan, so kita budaya lah tu, saya cakap tentang budaya orang Melayu lah. Macam cik menggalakkan kita melekap dengan baby. So kalau boleh kita nak biarkan baby berdikari lah masa baby tandanya nangis, kata orang tua lah. Tapi sebenarnya lah ada sebab baby nangis, ada sebab yang menempel dengan kita, sebab masanya baby yang perlukan perlindungan. So bila kita ada ibunya lah, si ada beri tempat dia, of course dia nangis sebab dia rasa kehilangan, dia rasa takut sebenarnya, sebab dia nangis. Jadi bila dia seusia macam baby, kita dah introduce dia rasa si selamat. So lama-kelamaan dia akan membesar dan dia akan membentuk personality yang terbina daripada asasnya rasa si selamat. Okay, ada cerita lain lah. Okay, so dengan keluarga bahagia je lah. Saya dapat menafikan lah. Keluarga memang satu kata orang elemen yang penting dalam orang pun punya kesihatan mental. Okay, tapi ini mana tu dia macam mana? Ini tu contoh, semestinya orang yang family-nya happy, nya saya ada kemungkinan dapat gangguan kesihatan mental. Okay, semestinya lah. Okay, tapi majority siapa yang ada keluarga yang kata orang bahagia, okay, yang happy, dia punya tahap kesihatan mental, tahap kecekalannya, okay, adalah lebih tinggi berbanding daripada mereka yang berada dalam keluarga yang kata orang tidak berfungsi, dysfunctional family lah, ataupun yang porak-poranda. Okay. Yang seterusnya dan yang terakhir, keupayaan untuk belajar ataupun bekerja dengan produktif. Okay. So bila kita punya kesihatan mental lah mantap, kita punya semangat adalah tinggi untuk hidup, maka kita boleh fokus, kita boleh menyumbangkan, okay, kepada kita punya kerja ataupun kita punya pembelajaran, okay, dengan produktif. Okay. Alright. So itulah antara ciri-ciri lah orang yang ada orang kesihatan mental yang baik. Tetapi itu hanyalah hanya guidance saja. Sila kata kalau kita ada satu, kita ada dua, langsunglah kita ada kesihatan mental yang tinggi. Okay, benda tu macam sometimes kata orang tu just macam kita ambil majority, kita ambil yang kata orang yang dah dikaji secara statistik. Tapi ia bukanlah sesuatu yang kata orang definite, dia sesuatu yang macam kukuh lah. Okay, ada je orang yang ada kesihatan mental yang bagus tapi datang dari keluarga yang porak-poranda. Ada juga orang yang kata orang kesihatan mental yang bagus, dia boleh perform bagus dalam punya pekerjaan dan juga pembelajaran, So kita kena be open lah. So saya just memberi apalah ciri-cirinya kan. Okay, so kita lihat pula kepada ciri-ciri orang yang ada kesihatan mental yang lemah. Okay, yang pertama, dia punya keyakinan diri rendah, self esteem tu rendah. Dia tidak gembira dengan diri sendiri, sentiasa komplain tentang diri sendiri, sentiasa mengkritik diri sendiri. Okay, ini adalah salah satu orang the main reason, puncak utama kalau orang yang ada isu kesihatan mental. This is the main. Dia punya self esteem, dia punya penerimaan tentang diri sendiri. Okay, itu yang sangat penting. Okay, so actually benda tu adalah berlawanan lah dengan apa yang saya kata tadi. Yang kedua ialah tidak menguruskan emosi dengan baik. Okay,
So orang yang marah-marah, orang yang cepat terasa, orang yang suka macam sarkastik, very sarcastic, suka menindih, that kind of thing. So ada gangguan lah, ada keturang kepincangan lah dalam dia punya pengurusan emosi. Okay, dan stres pun ni susah nak keturang kawal. Okay, so apa jadinya kalau stres dikawal? Kena akan berlanjutan. Stres tu pada mula-mulanya, okay, bila kita boleh manage, kita boleh kawal, okay, good. Okay, kita boleh lagi teruskan. Tapi kalau kita tidak menguruskan, tapi kita hanya mengawal, kita suppress, kita tahan emosi kita. Contohnya kan, benda yang patut kita marah, tapi kita belagak macam, ini is nothing. You si marah pun, okay? You si menunjukkan emosi you yang marah, you si memberitahu orang pun yang marah, you penam. That is not a good thing lah. Itu bukan namanya menguruskan emosi, itu namanya memendamkan emosi. So apa-apa saja emosi yang kita rasai, baiknya macam happiness, sadness, marah, kata orang, gembira, hairan, terkejut, semua emosi yang ada tu, okay, kita mesti rasai ya. Jangan pendam, jangan tolak, jangan abaikan, jangan kata orang deny tu kata orang menafikan. Jangan nafikan benda ya. Apa yang rasa, itulah yang sebenarnya. Okay, jangan dengan kata, you is patutnya marah, you is sporting. No. Your emotion is valid, adalah sah. Okay, so saya nak menyelepat tentang emosi tu. Emosi tu ialah apabila kita pada satu keadaan yang macam rasa, dia detik, rangsangan. Sebenarnya ia adalah satu signal daripada badan kita. Okay, apa yang sit betul, apa yang kita perlukan dalam kita punya badan atau kita kehidupan. Okay, contohlah kalau orang yang marah kan, kenapa dia marah sebab dia punya prinsipal, dia punya marah macam dia rasa telah dicabuli, dia rasa tidak dihormati, so dia akan marah lah kan. Jadi ia satu signal bahawa something that sesuatu yang kotoran yang penting bagi kamu telah diganggu, telah dicerobohi, dicabuli. So itu membuatkan you marah. Sama juga kalau you rasa gembira. Kalau gembira, sebab kita jumpa sesuatu yang kita perlukan, yang kita mahukan, so kita gembira lah. So jangan sesekali menghilangkan kita punya emosi. Jangan dengar kata orang boleh nangis, boleh atau no. You mau nangis, you mau sedih, you mau marah. Tetapi ingat, emosi boleh dirasai, cuma kita bertindak balas macam ni. Tindak balas yang perlulah dilakukan dengan positif. Okay, so alhamdulillah untuk berlawanan dengan kesihatan mental yang baik, yang bagus tadi kan. So nyasik boleh menerima perubahan, sangat rigid. Orang sik boleh kata orang bergerak daripada dia punya pemikiran. Kalau orang kata macam tu, dia mati-mati kata sik. Okay, sedangkan kebenarannya dia salah. Sebab kata orang Sarawak banking. So orang banking susah sikit lah. Kita nak bantu lah. Kita hanya boleh bantu kalau orang itu nya sedia nak berubah, nya sedia untuk mengalami perubahan. Tapi bilanya dalam mode bankingnya macam-macam ni pun kita madah nya si mau berubah, nya siakan ubah pendayannya. So biarlah. Alright, so seterusnya orang yang tidak bertindak ataupun berfikir secara rasional. Okay, sebab itulah yang banyak berlaku lah. Dilatih orang kadang-kadang ada isu orang pembunuhan, okay, ada orang salah guna dadah. Okay, sebenarnya kebanyakanlah orang yang salah guna dadah dan ambil alkohol berlebihan tu kita panggil dalam terminologi yang putihnya self-medication lah. Self-medication nya nak kata orang atasi kesakitan yang ada dalam jiwanya, tapi dia tahu macam ni nak atasinya. So dia pilihlah dadah dan juga alkohol untuk kata orang memberi rasa macam enam, kata orang enam dalam bahasa enam tu apa, kebas, sedap perasaan. Hati-hatilah merasa sedap perasaan tu is not a good thing lah, satu perkara yang bagus lah. Sebabnya okay, kita kena berdepan lah dengan apa saja emosi yang kita ada, berdepan lah dengan apa cabaran yang kita ada. So jangan pendam. Berpendam tu lah yang akan jadi kata orang penyakit mental.
Sekarang tu yang saya cerita tu hanya isu kesihatan mental je. Hanya ada beza. Sakit dengan isu kesihatan mentalnya ada dua perkara yang berbeza. So, kita cerita. Okay. So, sama juga berlawanan dengan kesihatan mental yang bagus tadi. Ni boleh berkomunikasi lah, ni boleh menjalinkan hubungan dengan orang lah. Kalau kita orang biasa-biasa anggap kata orang kes-kes macam jenayah kan, ya, kita adalah most of the macam penjenayah ni susah nak menjalinkan hubungan sesama manusia lain lah. Hanya sesuatu yang boleh nak jalan, boleh nak bercakap kan. So sama jugalah tentang isu pendidikan, parenting tadi adalah lemah, okay? Dan juga datang daripada keluarga yang porak-poranda, okay? Dan akhirnya akan menyebabkan prestasi, pekerjaan dan pemodelan terjejas. Okay. So apa yang saya sebut tadi ni belum lagi dikatakan sebagai penyakit mental, belum. Dia hanya kepada tahap kesihatan mental tu macam ni. Okay? Baguskah? Si bagus. Macam kita lah kan. Okay? Ada orang ni kesihatan fizikalnya bagus, okay, stamina-nya kuat, dia boleh nak tanggap 4 tingkat tanpa potong mengah-mengah kan. So kalau macam saya tu, kesihatan fizikal mampu-mampu lah, si bagus lah. Tapi belum menyebabkan mengatakan saya berpenyakit, belum lagi. Okay, just saya punya overall kesihatannya, okay, not in kotoran dalam optima. Okay, so kita faham. Okay, jadi bagaimana kita orang tu boleh kita orang pastikan atau boleh menjaga kita punya kesihatan mental. So ni ada banyak sebenarnya. Kesihatan mental tu sebenarnya ada sangat banyak dia punya macam punca, yang punya kita orang sumbernya. So saya dapat tak buat sesuatu yang macam spesifik, tapi saya buat satu yang general je lah. Tapi kita boleh menjaga kita punya kesihatan mental daripada 3 aspek. Yang pertama, secara biologikal, secara biologi lah, kita lihat kepada kesihatan fizikal. Okay, kita pastikanlah kesihatan fizikal kita dalam keadaan yang bagus. So, kita orang makan dengan bagus, bersenam kan. Saya minta maaf lah, maksudnya hipokrit ya, bercerita pasal tu kan. Okay, saya sendiri mesti jaga. Tapi itulah dia punya kita orang fakta lah kan. So, diet yang kita orang balance. Diet tu saya rasa sangat-sangat penting lah. Saya sendiri pun sekarang tu tengah kita orang cobalah mengamalkan diet yang bagus. Ambil banyak macam sayuran, banyak tu buah-buahan, elakkan makan benda yang fast food kan. Sebenarnya tu sangat betul lah. Whatever you eat memang akan kata orang help us a lot lah dari segi kesihatan. Okay, so balance diet is sangat-sangat penting lah. Okay, dan elakkan daripada merokok, alkohol dan dadah. So saya nak beritahu lah, terutamanya dadah. Okay, dadah zaman-zaman dulu nya marihuana, morfin, heroinnya ada sumber-sumber dadah yang daripada macam kita dapati semula jadi. Okay, tapi dia dadah kini tu macam syabu kah, ais kah, apanya semuanya dihasilkan secara sintetik. Okay. Ramai orang kita tahu contoh lah, minta maaf kalaulah kita ada ahli keluarga yang ada kecenderungan adalah mengambil dadah, minta lah kita pergi cepat-cepat hantarnya ke pusat pemulihan, jangan tangguh-tangguh lagi, sebab lebih lamanya terdedah dengan dadah sintetiknya dah merosakkannya punya otak. Bila otak dah rosak, mentalnya pun dah jadi sakit. Bila mental sakit, minta maaf lah, sebab tu dah biologi, dia tahap biologi, ni ada peringkat biologi yang dapat nak di reverse. Kalau dadah yang daripada heroin ke, morfin ke, marijuana kan, semua jadi, so damage gila kepada otak pengguna. Okay, tapi kalau yang sintetik tu, saya minta maaf lah. Jadi awal saya mandang, okay, kalaulah ada saudara mara kah, orang yang tersayangnya ada menyalahgunakan dadah, okay, cepatlah entah ke pusat pemulihan. Sama juga dengan alkohol ni kesan kepada you punya ketorang hati, bukan hati ni perasaan, hati. Kalau dalam bahasa perubatannya HEPA, okay, HEPA tempat organ besar pada kita punya abdomen tu yang berfungsi untuk menapis toksin daripada kita punya kita punya darah, kita neutralizekan toksin. Kita punya ginjal lah, ni juga tempat penghasilan tenaga pun pada banyak besar juga lah. Okay, ya mudah rosak, okay, disebabkan ada alkohol, susah sikit lah.
Walaupun kita boleh pula transplant hepa, tapi kak fikirlah kosnya, kak fikir siapa yang serasi. So lah, macam smoking tu, as you know lah, sebabnya ada nikotin. Nikotin pun adalah toksin pada badan. Okey, seterusnya yang paling akhir bagi biologi tadi, tidur yang mencukupi, tidur yang lena. You tidur lesen 8 jam, tapi dalam 8 jam ni you terbangun tersedar, itu bukan tidur yang bagus, itu bukan tidur yang lena. Okey, tidur yang lena, yang selena-lenanya ialah bila you bangun, you rasa otak you sangat-sangat rehat. Kadang-kadang bila kita bangun tidur, kadang pernah sih rasa macam masih lagi kepak. Okey, tidur yang istirahat. Tapi bila kita bangun kita rasa segar, okey, itu tidur yang sangat-sangat bagus. Right? Okey, tadi yang saya cakap ialah bagaimana kita nak menjaga kesihatan mental dari segi biologi. Okey, sekarang untuk kita lihat kepada kesihatan mental, jaga kesihatan mental dari segi kita punya psikologi. Okey. So kita punya good self esteem. Kita kena ada good self esteem. Jadi rahsianya lah untuk mendapat good self esteem ialah menerima diri seadanya, okay? Dan menyayangi diri sendiri dahulu. Jadi resepinya untuk good self esteem tadi ialah self love. Sayangilah diri sendiri lebih sikit daripada orang lain. Okay? So bukanlah maksudnya kita be selfish, bukan. Tapi lebih kepada kita jangan mengkritik lah. Okay, contohlah, tu selalu saya perhatikan contoh, let's say kita lupa sesuatu di rumah je lah, kita tak bergaul pergi kerja. What do we say to yourself? Apa yang kita selalu pada kita pun? Kadang-kadang kita maki kita pun, bodoh lah aku tak kenal. You maki dia sendiri. Betul? Tetapi let's say lah, benda yang lupa tadi sebenarnya orang lain yang lupa, bukan you lah orang lain. Dah lah, orang lain sepatutnya nyumpah, tapi nya yang lupa. Adakah you kan maki dan nyumpahnya? See kan? So kita tu terlalu baik kepada orang lain kecuali pada diri sendiri. Dia tandanya you have not enough self love. Bila you benda tu buat praktis sebenarnya, bukannya macam you self love dengan lagu BTS self love, you tu self love sih. You kena perhatikan apakah pemikiran negatif pada diri sendiri yang you selalu lakukan pada diri sendiri, dan cuba sedikit demi sedikit ubah kepada benda yang positif. Let's say you pernah salah, it's okay, aku kan manusia, aku malah salah. Let's say kita kata orang mula satu keputusan yang si bagus, okay? Kita kena terima, that is our decision. Apa-apa komplikasi berlaku pasal kita terima lah. So bila kita ada satu keturunan mentaliti yang fleksibel, yang siap menghukum diri sendiri, kita juga belajar untuk siap menghukum orang lain. So minta maaf katalah, bila kita nanggap komen-komen netizen yang bersifat menghukum orang lain, bukanlah kata-kata macam nyatik berada di tempat kejadian, lalu macam-macam ni komen. Kadang-kadang sebenarnya, nya dengan diri yang pun sama juga. Maksudnya bila nya mengkritik orang, so tentu dengan dia sendiri pun nya akan kritik lebih tu lagi. Nya ada satu ketidakpuasan hati sebenarnya, tapi nya projek pada orang, tapi nya macam lempar kepada orang. Sebenarnya dalam diri sendiri nya yang si puas hati. Okey, balik kepada kita punya ni. Satu lagi ialah EQ, emotional quotient, kebijaksanaan emosi. Okay, so untuk kita jaga kita punya kesihatan mental dari segi psikologi, kita perlu ada kata orang kebijaksanaan emosi. Okay, so sebab ialah sangat penting untuk ada kebijaksanaan emosi tu, dia mesti ada datang daripada kita punya awareness, kesedaran tentang kita punya emosi paling utama, dan kita kena ada kesedaran tentang emosi orang lain. So bila kita ada kesedaran kepada kedua-dua orang pihak tadi, ya boleh katakan you ada kata orang kebijaksanaan emosi. Contohnya kita berada dalam satu kelompok kawan kan, dalam kelompok kawan yang adalah berguru-guru kan. Biasalah kadang-kadang bila orang dah, kita dah membahan, kita dah nak orang seorang yang kita pun mau join sekali, patutnya lucu kan. Tetapi bila you seorang yang bijak emosi, okay, you perhatikan kawan you tak semesti selesa. Biar macam you cepat-cepat kata orang diffuse, you macam redakan keadaan. You menambah lagi. Jadi ialah yang menjadikan masalah. Okay, dari segi sosial
ada 4 aspek yang perlu diperhatikan, yang perlu diambil berat dari segi keterang kawan, keluarga, kita punya pembelajaran ataupun kerja dan juga komuniti. Benda yang kita ada lah, we cannot ada masanya orang yang mengalami isu dengan kesihatan mentalnya withdrawn daripada orang lain. Ni sibuk terlibat langsung, ni sibuk berkomunikasi langsung. Alright. So, kalau you mau, kata orang heal, daripada you punya keadaan, you memulai dengan kata orang adakan kata orang friendship, keluar dengan kawan-kawan, ada hubungan bagus dengan keluarga, fokus dengan punya study dan kerja, dan juga involve dengan kata orang kerja-kerja kemasyarakatan lah. Alright. So, sepanjang yang saya ceritakan tadi, ia belum lagi masuk penyakit mental. Ini hanya kepada menceritakan kepada kita orang apa kesihatan mental ada. So, nampak tak sebenarnya, walaupun you kata tak you ada isu apa-apa, sebenarnya kita semua memang ada kesihatan mental. Persoalannya, adakah kesihatan mental kita bagus atau siap? Persoalannya, adakah kita boleh cope dengan keadaan sekeliling? Itu persoalannya. Tetapi, bila orang kata ni ada gangguan mental, ni ada penyakit mental, ia satu kategori yang lain. Jadi, janganlah terlalu takut lah. Macam, bila you nak korang merawat, you punya isu kesihatan mental you terganggu, you rasa sedih, kan? Orang takut lah nak jumpa dengan profesional, takut jumpa kaunselor lah actually. Ada sebab pula saya cakap saya sekarang untuk masa mencukupi, kan? So saya hanya boleh madam macam tu je. Kita boleh kata orang live on our own lah. Kita perlu bergantung kepada orang lain. So mungkin kita bergantung pada orang lain, maksudnya kita tu adalah lemah ataupun dah rosak ataupun dah berpenyakit sick. Bila you dapat perawatan daripada kaunselor, kan? Maksudnya you take care of yourself. You nak menjaga diri you supaya you pulih balik. So that is the keyword lah. Jangan takut untuk mendapatkan bantuan. Semestinya you mengalami apa-apa penyakit mental, kadang-kadang you hanya mengalami isu dengan kesihatan mental. So jika ada gangguan pada kesihatan mental, ia akan mengganggu ketiga aspek tadi, pemikiran, mood dan juga tingkah laku. Yang kalau ada orang ada penyakit mental, kefungsiannya akan merosot. Kefungsiannya dalam bekerja dan belajar, kefungsiannya dalam membina hubungan, dan kefungsiannya untuk menjaga diri sendiri. So penyakit mental ini macam penyakit fizikal jugalah. Ada yang kita boleh rawat, ada rawatan yang cepat, ada rawatan yang ambil masa, ada rawatannya mungkin hanya sekadar untuk mengurangkan simptom. Jadi kita boleh kata orang minta maaf kata, kebanyakanlah orang yang ada isu dengan kesihatan mental, ni ada satu mentaliti macam tu, aku makan ubat, aku mesti sihat. Jadi saya menyerulah sesiapa yang ada isu kesihatan mental, jangan fokus juga kepada you mau bagus serta-merta menjadi orang yang normal. Jangan fikir macam ya. Tapi fikir kepada healing. Take your time. Macam bukanlah sesuatu yang bukan you rasa happy. Bila you rasa you mesti you rawat, you mesti macam pulih, ia menimbulkan satu tekanan pada you. So bila contoh-contoh yang ada ketika you terciduk, you kata orang terkesan dengan penyakit dengan isu kesihatan mental you akan rasa kecewa dengan diri sendiri. Ini akan mula lagi satu cycle yang baru. You macam mengkritik diri sendiri. So hentikanlah. Dia tidak memberi manfaat pun. Just fokus kepada journey healing, cari ketenangan. Itu yang paling penting. Jadi harapnya lah dengan serba sedikit penjelasan saya tentang kesihatan mental tu, faktanya bolehlah kata orang you faham lah. Yang saya nak sampaikan tu ialah jangan double standard dengan kesihatan mental dengan kesihatan fizikal. Saya rasa sampai ke tahap tu lah kita punya penceritaan. Terima kasih kerana sudi mendengar dan meluangkan hampir 1 jam bersama dengan saya. Sekian, terima kasih. Bye. Kita jumpa lagi pada bab yang kedua. Sumpahan stigma, dilema bagi
belia dalam kesihatan mental. Penting ya. Okay, jangan lupa untuk follow dan jangan lupa kita akan adakan quiz. Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan wassalam.